الله الرحمن الرحيم. الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤل ومأمول، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وبنية القبول وحصول المأمول، وبنية قضاء حوائج الدنيا والآخرة، وبنية الفوز بحسن الخاتمة عند الموت. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, insyaAllah kita akan sambung pengajian ulang kaji kita hadis Arba'in An-Nawawiyah, sambungan pada hadis yang ke-14, Al-Hadithur Rabi'u Asyara. InsyaAllah kita bagi tu, insyaAllah kita akan baca beberapa siri hadis. Semoga kita dapat manfaat, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadithur Rabi'u Asyara. An Ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam: la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalathin: al-thayyibu az-zani wal nafsu bin nafsi wat tariku li dinihi al-mufariqu lil jama'ati. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Maksud hadis daripada Abdullah bin Mas'ud, daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: la yahillu damu imri'in muslimin, tidak halal, tidak dibenarkan untuk menumpahkan darah, tidak halal darah seorang yang muslim illa bi ihda thalathin, kecuali dengan salah satu daripada 3 perkara. Pertamanya, al-thayyibuz zani, orang yang telah berkahwin yang melakukan zina. Al-thayyibuz zani, orang yang telah berkahwin. Al-thayyibu man tazawwaja wa wati'a fi nikahin sahihin thumma zana ba'da dhalika fa innahu yurjamu. Al-thayyibuz zani, yang kedua, wan nafsu bin nafsi, membunuh dengan sebabnya membunuh orang lain, maka ikhtisas dengan jiwanya sendiri, dengan nyawanya sendiri. Wattariku, yang ketiga, wattariku lidinihi al-mufariqu lil jama'ah, orang yang meninggalkan agamanya, iaitu orang yang berpecah daripada jemaah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Imam An-Nawawi dalam syarahnya, yang dikendaki al-muradu bi-thayyibi man tazawwaja wa wati'a fi nikahin sahihin thumma zana ba'da dhalik fa innahu yurjamu wa illam yakun mutazawwijan fi halati zina la tusafahu bil ihsan. Yang dikendaki dengan thayyib, dengan yang disebut dalam hadis al-thayyibuz zani, orang yang dimaksudkan dengan thayyib itu adalah orang yang telah berkahwin dan telah telah pernah ada hubungan kelamin dalam perkahwinannya yang sah. Kemudian dah ada yang sah,
pergi melakukan zina, fa innahu, maka sungguhnya balasan ataupun qisas, hukuman pada orang yang dah ada perkahwinan yang sah tapi kemudian berzina, hukuman baginya yurjam, direjam, direjam sehingga matilah. Wa illam yakun mutazawijan, sekiranya yang melakukan zina itu belum berkahwin, tidak dipanggil seperti thayyib, ataupun tidak disebut sebagai muhsan, belum berkahwin maksudnya. Jadi hukumannya berbeza, hukumannya disebat. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wan nafsu binafsi, maksudnya bisyartil mukafaati, fala yuqtalul muslimu bil kafiri walal hudru bil abdi inda syafi'iyyati la al hanafiyah. Jadi kalau seorang muslim tidak boleh diganggu, tidak boleh dimudaratkan nyawanya kecuali kalaunya ada kesalahan yang melibatkan nyawa. Dan kisas tersebut hendaklah dengan syarat adanya mukafa'ah, sesuatu yang syarat dengan mukafa'ah. Mukafa'ah itu kisas nak dilakukan dengan syarat mukafa'ah yang setimpal, yang setaraf dengannya. Maka tidak akan dibunuh seorang muslim walaupunnya ada kes membunuh dengan sebab yang membunuh orang kafir, dan tidak akan dibunuh seorang yang merdeka dengan sebab hamba, di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Tidak ada syarat seperti itu dalam mazhab Imam Hanafi. Lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wattariku lidinihi al-maf wal mufariqu lil jamaah. Perkara yang tiga disebut dalam hadis, perkara yang menjadi halal darah seorang muslim kalau melakukannya, yaitu at-tariku lidinihi, yang meninggalkan agamanya, al-mufariqu lil jamaah, yang berpisah dengan jemaah muslim. Yang dimaksudkan adalah wahwal murtaddu, orang yang murtad, wal a'yadu billah. Itu yang dimaksudkan dengan at-tariku lidinihi. Baik, selesai. Hadis yang ke-15, al-hadithul khamis wa asyara. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahu Bukhari wa Muslim. Maksud hadis yang ke-15 daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man kana yu'minu billahi, sesiapa yang beriman dengan Allah, wal yaumil akhir, dan juga hari akhirat, falyaqul khairan aw liyasmut, hendaklah dia berkata ataupun mengucapkan perkara-perkara yang baik ataupun diam sahaja. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata, bila berkata yang baik. Kalau tidak ada perkara yang baik, hendaklah diam. Hendaklah dia diam. Aw liyasmut, hendaklah berkata yang baik ataupun hendaklah dia diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, sesiapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan jirannya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetamunya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Berkata kata Imam An-Nawawi, kata Imam Nawawi dalam syarah, telah berkatalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, makna hadis ini, idza arada an yatakallama falyufakkir, fa in dhahara annahu la darara alaihi takallama, wa in dhahara anna fihi dararun aw syakkun fihi amsaka. Kata Imam Asy-Syafi'i yang saya nukil daripada syarah Imam An-Nawawi,
Kata Imam Syafi'i, makna hadis tersebut, makna hadis yang di atas yang kita baca tadi, apabila seseorang ingin bercakap, falyufakkir, hendaklah dia berfikir dahulu. Fa in dhahara annahu la darara alaihi takallama. Maka jika zahir daripada apa yang dia akan cakapkan itu tidak ada mudarat, takallama, maka dia boleh bercakap, menyampaikannya. Wa in dhahara anna fihi dararun, sekiranya zahir daripada ucapannya apa yang nak disampaikannya perkara yang darurat, ada mudarat, perkara yang ada mudarat, fihi dararun, ataupun syakkun, ataupun hanya sekadar meragukan orang yang mendengarkannya, amsaka, hendaklah dia menahan mulutnya, jangan bercakap. Selagi ada perkara kebaikan, jangan disampaikan. Waqala al-Imam al-Jalil Abu Muhammad Ibnu Abi Zaid Imam al-Malikiyah bil Maghribi fi zamanihi, jami'u adabil khairi tatafarra'u min arba'ati ahaditha. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Qala sallallahu alaihi wasallam, man min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lilladhi ihtadara lahu al-wasiyah ikhtasara lahu al-wasiyata la taghdab. Wa qaluhu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Telah berkatalah Imam Al-Jalil Abu Muhammad bin Abi Zaid, Imam mazhab Malikiyah yang di Maghribi, di Morocco pada zamannya, terhimpun adab-adab kebaikan itu datang daripada 4 hadis Nabi SAW, iaitu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw yasmut. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, adalah mengucapkan ucapan yang baik ataupun diam sahaja. Dan hadis Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, termasuk keelokan Islam yang ada pada seseorang, dia meninggalkan apa yang tidak perlu baginya. Dan juga sabda Nabi SAW kepada seorang lelaki yang tak hadir, yang menghitung, yang minta wasiat pada Nabi SAW. Sabda Nabi SAW, la taghdab. Dan sabda Nabi SAW, la yu'minu ahadukum, tidak beriman, tidak sempurna iman, tidak beriman seorang di kalangan kamu sehinggalah dia mengasihi saudaranya apa yang dia kasihi, apa yang dia suka. Dia melakukan apa yang kepada kesukaan saudaranya seperti apa yang dia suka terhadap dirinya sendiri. Wa naqala an Abil Qasim Al-Qushairi rahimahullah ta'ala annahu qala as-sukutu fi waqtihi sifatur rijal kama anna an-nutqa fi mawdi'ihi min asyrafil khisal. Dinukilkan daripada Abul Qasim, Imam Abul Qasim Al-Qushairi rahimahullah ta'ala, beliau berkata, as-sukutu fi waqtihi sifatur rijal, berdiam diri itu pada masanya, pada waktu yang sepatutnya diam, merupakan sifat seorang lelaki. Sifat seorang tokoh, sifat seorang lelaki, sifat keberanian. Diam pada waktu yang sepatutnya diam adalah sifat sifat ar-rijal, sifatul rijal, sifat yang berani, sifat kelakian, sifat seorang tokoh. Seperti mana bercakap, an-nutqu, bertutur, bercakap pada waktunya yang tepat, termasuk dalam perkara yang sangat perkara-perkara yang sangat mulia. Bercakap ketika waktunya yang sepatutnya adalah asyrafil khisal, termasuk dalam perkara-perkara yang sangat mulia. Dan diam pada waktunya yang tepat adalah sifat-sifat, termasuk sifat-sifat seorang lelaki. Qala wa sami'tu Aba Ali ad-Daqaq yaqulu man sakata 'anil haqqi fa huwa syaitanun ahrasu. Beliau berkata lagi, aku telah mendengar daripada Abu Ali ad-Daqaq, beliau berkata, sesiapa yang diam daripada perkara kebenaran, maksudnya menyembunyikan kebenaran, siapa yang menyembunyikan kebenaran, maka dia itu umpama syaitan ahras, syaitan yang bisu. Sesiapa yang menyembunyikan perkara yang benar, sesuatunya pada waktu pada masa yang perlu menyuarakan
perkara yang benar, yang menyampaikan perkara yang benar, tapi didiamkan saja, disembunyikan saja, maka kata Imam Abu Ali Ad-Daqaq, orang seperti itu umpama syaitan yang bisu. Wakadha naqalahu fi hilyatil ulama an ghairi wahidin. Dan seperti itulah juga yang telah dinukilkan kebanyakan daripada para ulama, bukan seorang. Maksudnya bila satu kebenaran sepatutnya disampaikan tapi didiamkan, disembunyikan, maka orang yang menyembunyikan kebenaran itu adalah orang diumpamakan ataupun disebut sebagai syaitan yang bisu, tidak menyampaikan kebenaran. Baik, selesai. Wa fi hilyatil awliya, dalam kitab hilyatil awliya, anna al-insana la yanbaghi lahu an yakhruja min kalamihi illa ma yahtaju ilaihi, kama annahu la yunfiqu min kasbihi illa ma yahtaju ilaihi. Dalam kitab hilyatil awliya disebutkan dalam kitab, dinukilkan daripada kitab hilyatul awliya, sesungguhnya manusia itu tidak seharusnya baginya untuk mengeluarkan kata-kata kecuali apa yangnya perlu saja. Manusia, kalau saya dah keperluan untuk bercakap, jangan cakap. Itu disebut dalam kitab hilyatul awliya. Seperti mana dia tidak akan membelanjakan daripada simpanannya, harta pencariannya, kecuali kepada perkara yangnya perlu sahaja. Seperti mana kita mengurus harta kita, maka seperti itu juga kita mengurus ucapan kita. Bukan cakap lepas. Seperti mana kita berhati-hati dalam belanjawan kita, wang kita, mengurus wang kita, begitu juga kita sepatutnya mengurus percakapan kita, bukan semua dilepas. Baik. Hadis yang ke-16, al-haditsus sadis wa asyara, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini, qala la taghdab, faraddada miraran, qala la taghdab, rawahu al-Bukhari. Hadis yang ke-16 maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahawa seorang lelaki, daripada Abu Hurairah menceritakan bahawa seorang lelaki telah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ausini, minta wasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, janganlah marah. Faraddada miraran, lalu lelaki tersebut minta lagi, ausini, minta nasihat, minta wasiat lagi. Ulangkan lelaki tersebut ulang sekali lagi, minta wasiat lagi. Selain daripada la taghdab, minta lagi. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taghdab, rawahu al-Bukhari, jangan marah. Ini dalam hadis tersebut ada penekanan bahawa Nabi SAW memberi keutamaan dalam nasihatnya, dalam wasiat pada lelaki tersebut supaya jangan marah, la taghdab. Baik, kita lihat sedikit syarah Imam An-Nawawi. Ma'nahu la tanfudhu ghadbuka wa laysa an-nahyu raji'an ila nafsil ghadab, li'annahu min tiba'il bashari, li'annahu min tiba'il bashari wa la yumkinu al-insanu daf'uhu. Qalu alaihi salatu wassalam, iyyakum al-ghadab, iyyakum wal-ghadaba fa innahu jumratun tatawaqqadu fi fawaida bani adama. Alam tara ila ahadikum idza ghadaba kaifa tahammara 'aynahu tantafikhu awdajahu fa idza ahassa ahadukum bi syai'in min dhalika falyattaji' aw yalsiq bil ardi. Wa jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, 'allimni 'ilman yuqarribuni minal jannati wa yub'iduni minan nar. Qala la taghdab wa lakal jannah. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innal ghadaba minasy syaitan wa innasy syaitana khuliqa minan nar wa innama yutfi'u an-nara al-ma'u fa idza ghadaba ahadukum falyatawadda. Qala Abu Dzar
وقال أبو ذر الغفاري قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وقال عيسى عليه الصلاة والسلام ليحيى بن زكريا عليه السلام إني معلمك علما نافعا لا تغضب. فقال وكيف لي ألا أغضب؟ قال إذا قيل لك ما فيك فقل ذنب ذكرته أستغفر الله منه وإن قيل لك ما ليس فيك فاحمد الله إذ لم يجعل فيك ما عيرت وهي حسنة سيقت إليك. قال عمر وابن العاص سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عما يبعدني عن غضب الله تعالى قال لا تغضب. وقال لقمان لابنه إذا أردت أن تؤاخي أخا فأغضبه فإن أنصفك وهو مغضب وإلا فاحذره. Baik. Syarah pada hadis tadi. Makna la taghdab, jangan melepaskan kemarahanmu. Walaysa nahyu raji'an ila nafsi ghadab. Bukanlah tegahan itu merujuk kembali kepada nafsul ghadab, marah itu sendiri. Kerana sungguhnya marah itu adalah termasuk dalam tabiat kejadian manusia. Semula jadi yang ada pada manusia. Sifat marah itu memang diciptakan sekali sama dengan manusia. Setiap manusia ada disertakan dengan sifat tersebut, tabiat tersebut. Wala yumkinul insanu daf'uhu, tidak mungkin manusia untuk menghalangnya, untuk mengeluarkan, untuk mencabut marah tadi. Jadi Nabi SAW hanya pesan la tanfudh, jangan lepaskan kemarahan. Kemarahan boleh nak dicabut, boleh nak dibuang, tapi jangan dibiarkannya lepas. Waqalu alaihi salatu wassalam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, iyyakum, hendaklah kamu menjauhi kemarahan, kerana sungguhnya marah itu adalah bara api yang menyala-nyala dalam hati-hati anak Nabi Adam, iaitu manusia. Tidakkah kamu melihat kepada salah seorang dengan kamu apabila marah, merah menyala matanya, bengkak uratnya, awatnya jadi besar. Fa idza hassa ahadukum bi syai'in min dzalika falyattaji. Bila salah seorang di kalangan kamu merasakan situasi tersebut, hendaklah dia baring. Maksudnya bila marah, Nabi SAW pesan baring, au liyalsiq bil ardi, ataupun meniarap di atas tanah. Telah datanglah seorang lelaki kepada Nabi SAW, lalu beliau berkata, wahai Rasulullah, alimni ilman, ajarkan padaku satu ilmu yang akan mendekatkanku kepada syurga dan menjauhkan aku daripada neraka. Sabda Nabi SAW, ilmu mendekatkan seorang pada syurga, menjauhkan daripada neraka. Jawab Nabi SAW, ilmu tersebut adalah la taghdab walakal jannah, janganlah kamu marah, pasti untuk kamu syurga. Sabda Nabi SAW, sungguhnya kemarahan itu daripada syaitan, dan syaitan itu sungguhnya diciptakan daripada api, dan hanya saja yang akan memadamkan api adalah air. Oleh itu, bila marah seseorang di kalangan kamu, hendaklah dia berwudu. Berkata Abu Zar Al-Ghifari, telah bersabda kepada kami oleh Nabi SAW, idza ghadaba ahadukum, apabila marah seorang di kalangan kamu sedangkan dia dalam keadaan berdiri, hendaklah dia duduk. Kerana sungguhnya marah tadi akan pergi daripadanya. Kalau si pergi, si hilang je marah ya, falyattaji, hendaklah dia berbaring. Jadi kalau kita nanggap kesimpulan apa yang dinasihatkan oleh Nabi SAW, bila berlaku marah tu kita siapa nak buang, perasaan dia ada, sebab dia tabiat manusia, memang ada kemarahan. Nabi SAW larang marah. Nabi SAW ajar tips macam ni mengawal marah. Marah ya Nabi sebut daripada syaitan. Marah ya adalah bara api yang menyala.
Kalaunya ada, kalau marah yang datang, kita boleh dapat lihat tanda-tanda kemarahan yang ada pada seseorang. Contohnya matanya dibersinar-sinar, matanya jadi terang, matanya disebut untuk tahammara ainahu, mata jadi merah, uratnya matanya keluar maksudnya nampak, bukan keluar daripada mata. Kemudian urat-urat tubuhnya, badannya, tangannya kembang, nak marah. Bila berlaku keadaan seperti itu, marah, tanda-tanda marah yang dah ada, Nabi SAW pesan, hendaklah tips yang Nabi SAW ajar untuk kita kawal marah, hendaklah baring, falyattaji', berbaring, urin. Silang juga hendaklah meniarap di atas tanah. Kemudian Nabi SAW ceritakan detail lagi, marah ya adalah syaitan, daripada syaitan yang diciptakan daripada api, dan api dipadamkan dengan air. Bila marah maka pergi berwuduk. Kemudian diceritakan oleh Abu Zar, Nabi SAW pesan, kalau marah ketika berdiri hendaklah duduk, kalau sehilang jap marah hendaklah berbaring. Dalam syarah yang kita baca, Imam An-Nawawi ada nukilkan, Imam Nabi ada sebut, Nabi Isa AS telah berpesan kepada Yahya bin Zakaria, Nabi Yahya AS, sungguhnya aku akan mengajarkan kepada kamu satu ilmu yang bermanfaat, la taghdab. Ilmu tersebut la taghdab, nasihat, merupakan nasihat supaya jangan marah. Qala wa kaifa li alla aghdiba, berkata Nabi Yahya kepada Nabi Isa, wa kaifa li, macam ni aku boleh jadi supaya si marah. Jawab Nabi Isa, idza qila laka ma fika, apabila berkata seorang kepadamu tentang apa yang ada pada dirimu, faqul dhanbun dzakartahu astaghfirullah minhu. Bila orang kata sesuatu tentang kita, memang keburukan ataupun kelemahan yang ada pada kita pun, maka jawabkan bahawa ya memang, maksudnya kita akui benda ya, kalau benda yang memang ada pada kita, Nabi SAW pesan, ya jawab cara nak kawal marah ya, faqul dhanbun dzakartahu, ya dosa itu yang kamu telah sebutkan tentangku, astaghfirullah minhu, aku mohon keampunan pada Allah daripadanya. Wa in qila laka ma nasafika, huraian kepada ilmu tadi, Nabi Isa AS sampaikan kepada Nabi Yahya, sekiranya dikatakan kepada kamu sesuatu yang bukan ada pada kamu, fahmadillah idh lam yaj'al fika ma'uyirta wa hiya hasanatun siqat ilaika. Kalau orang kata sesuatu yang bukan kita buat, maksudnya lebih jelas kalau kita difitnah, maka untuk cara nak mengurus marah, jangan dimarah. Nabi Isa ajarkan, sebutlah alhamdulillah, kerana lam yaj'al fika ma'uyirta, kerana tidaklah dijadikan pada kamu sesuatu yang memalukan kamu, dan sedangkan perkara tersebut oleh karenanya fitnah yang akan jadi kepada orang yang difitnah tadinya akan jadi hasanatun, kebaikan untuknya, siqat ilaika, yang didahulukan, yang dibawa kepadanya. Telah berkata Umar, telah berkata Amru bin As, aku telah bertanya, waqala Amru ibn al-As, aku telah bertanya bahawa pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma yub'iduni an ghadabillah, telah bertanya pada Rasulullah tentang perkara yang menjauhkan aku daripada kemurkaan Allah. Qala la taghdab, pesan Nabi SAW kepada Amru bin al-As, kita nak jauh daripada kemurkaan Allah, la taghdab, jangan kita yang marah. Telah berkata Luqman Hakim kepada anaknya, idza aradta an tu'akhi akhan fa'aghdibhu fa in ansafaka wa huwa mughdib wa illa fahtaru. Pesan Luqmanul Hakim terhadap anaknya, apabila kamu ingin menjadikan seorang sebagai saudaramu, maksudnya kawan, teman, hendaklah kamu mengujinya dengan kemarahan.
fa in ansafaka, sekiranya dia berlaku baik. Maksudnya bila kita buatkannya marah, dia nasihatkan kita, berlaku baik terhadap kita, bahawa mughdibun, dalam keadaannya marah, yang betulnya marah, kita buatnya marah dan dia marah tapi dia masih berlaku baik pada kita, maka ya kawan. Wa illa, kalau nya si marah, ilik aja kita marah, buat sesuatu yang sepatutnya nya marah, fahdharuhu, hendaklah kamu menjauhinya dan berwaspada terhadap. Baik, insya-Allah cukup setakat ini aja. Muka-muka bermanfaat untuk kita, jadi panduan dalam kehidupan kita untuk diamal dan disampaikan. Di masa-masa dalam bulan Ramadan masih ada, jangan sia-siakan, perbanyakkan pecutan terakhir pada Ramadan tu, jangan dilepaskan. Kita banyak masa. Ramadan tahun tu agak lain, lain pun, tapi kita banyak masa terluang. Ada dua nikmat yang melalaikan manusia, akan menjadikan manusia menyesal di kemudiannya kelak. Pertama, mafhum hadis, dua nikmat yang selalu melalaikan manusia. Yang pertama, nikmat kesihatan. Yang kedua, nikmat masa lapang. Jadi gunakanlah masa-masa PKP tu, banyak masa tu, kena lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan, dan kita dah masuk dalam 10 akhir Ramadan dah, maka gunakan sebaik mungkin untuk berlumba-lumba meningkatkan amal, insya-Allah. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lal liqa.